Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma a'inna ala ada'is siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an wal a'malis salihah. Allahumma ja'alna mimman shoma wa qama ramadana imanan wa ihtisaba wa ja'alna mimman ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Allahumma ja'alna mimman i'takafa fi ashril awakhir imanan wa ihtisaba wa ja'alna mimman ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sidang penonton dan sidang pendengar peminat radio Ta'awun di gelombang FM 100.50 MHz, Ta'awun TV, Facebook, YouTube dan sebagainya. Alhamdulillah, ibu bapa dan saudara sekalian, sekali lagi kita dapat ketemu kembali di dalam ruangan tafsir ayat-ayat tarawih kita. Alhamdulillah, pada hari ini, pada malam ni insya-Allah kita akan memasuki malam yang ke-25 Ramadan Al-Mubarak. Kita sedang berada di Ashrul Awakhir, 10 akhir di bulan Ramadan Al-Mubarak. Kita sama-sama bersiam, sama-sama puasa, kita sama-sama qiyam, sama-sama qiyamul lail, bertarawih dan sebagainya. Kita bersemangat pakak baca ayat-ayat Al-Quran. Kita bersemangat di dalam mengerjakan ibadat-ibadat soleh, amal soleh di dalam bulan Ramadan. Apatah lagi beriktikaf di 10 akhir Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amalan kita. Amin ya rabbal alamin. Malam ni masuk malam yang ke malam 25, malam Jumaat. Kita akan dengar ayat-ayat Allah dalam juzuk yang ke-25, ibu bapa dan kasih sekalian. Mari kita pakat kenal juzuk yang ke-25 dulu. Katanya juzuk yang ke-25 ni ada berapa surah? Surah gapo ratik yang ada dalam juzuk ni? Juzuk yang ke-25, ibu bapa dan kasih sekalian, yang mempunyai sebanyak 5 surah yang terkandung di dalam juzuk yang ke-25. Surah yang pertama iaitu surah Fussilat. Hanya surah Fussilat ni ada sebahagian akhir dalam surah Fussilat lah. Ambil daripada ayat 47 sehingga ayat 54, surah Fussilat. Surah Fussilat makna dia katanya yang dijelaskan, yang sudah dinyata dah, yang sudah royak dah, tu makna Fussilat. Jadi ayat-ayat dalam surah Fussilat kita nak dengar dari juzuk yang ke-25 ni, mulai dari ayat 47 sehingga ayat 54, ibu bapa. Selepas pada tu kita akan memasuki surah Asy-Syura. Surah Asy-Syura, ibu bapa dan kasih sekalian, yang ada sebanyak 53 ayat ni. Yang ada sebanyak 53 ayat. Asy-Syura dengan makna gapo Asy-Syura? Iaitunya mesyuarat, peracum tu lah. Surah peracum makna dia nya Asy-Syura. Asy-Syura ni salah satu sistem bagi agama Islam kita lah. Tu dia. Selepas pada tu kita pergi kepada surah yang ketiga, Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf yang arti dianya perhiasan. Perhiasan buat janguk. Ada berapa ayat? Adanya
89 ayat Az-Zukhruf. Selepas pada Az-Zukhruf, kita pergi kepada surah Ad-Dukhan ni, berapa adik kasih sekalian. Surah Ad-Dukhan yang mempunyai sebanyak 59 ayat. Makna gapo Ad-Dukhan? Ad-Dukhan makna dianya kabut asap. Kabut asap. Kabut yang jenis asap. Tu dia. Dan surah terakhir yang terkandung di dalam juzuk yang ke-25 ni, iaitunya surah Al-Jasiyah. Surah Al-Jasiyah yang ada sebanyaknya 37 ayat ni, berapa nak kasih sekalian. Makna gapo Al-Jasiyah? Maknanya yang bertukak lutut. Tukak lutut, duduk dengan tukak lutut. Berlutut orang panggil. Duduk dengan secara berlutut, tukak lutut lah. Gapo dia tu? Kita nak kenal, kita nak tahu, kita kena mari kaji lah ibu bapa. Tu. Bagi malam ni, saya dia nak usaha goyak sekadar masa yang terhad yang diberikan kepada kita. Kita pergi kepada awal-awal juzuk 25. Awal-awal juzuk 25, iaitunya ayat 47 bagi surah Fussilat ni. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ilaihi yuraddu ilmus sa'ah wa ma takhruju min thamaratin min akmamiha wa ma tahmilu min untha wa la tad'u illa bi'ilmihi wa yawma yunadihim aina syurakai qalu adzannaka ma minna min syahid. Ini ayat mula-mula kita nak dengar dari juzuk 25. Ayat yang sakut paut dengan pengetahuan tentang hari kiamat. Pengetahuan benda katanya tentang ilmu hari kiamat ni. Kata hari kiamat ni nak berlaku bila, nak jadi bila, nak mula bila. Tuhan royak katanya pengetahuan tentang hari kiamat ni, nak berlaku bilanya kiamat, benda ni kena terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis itulah dalam ayat-ayat lain Tuhan royak kepada kita selaku manusia, hamba dia ni, katanya tentang berlakunya hari kiamat, tak ada mana-mana makhluk yang dapat tahu. Walaupun jadi nabi sekalipun tak tahu kata kiamat nak berlaku bila, nak jadi bila. Mari ayat malam ni juga, ilaihi yuraddu ilmus sa'ah. Kepadanya lah saja ilmu tentang hari kiamat itu dikembalikan. Tu sebab itulah wa ma ya'lamu, orang panggil wa ma ya'lamuhu illallah. Benda tu tidak siapa akan tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Alim, yang maha mengetahui ni. Allah ni maha mengetahui sehingga Tuhan ayat kata kerana tidak ada mana-mana buah yang keluar tubik daripada mayi dia. Tu yang keluar tubik daripada mayi dia tu. Semua itu Tuhan tahu belaka. Dan Allah tahu juga apa yang terkandung di dalam perut orang betina. Bila masa dia nak beranak, semua Allah SWT tahu. Ayat katanya, apabila hak ni Tuhan tahu, maka hari kiamat pun Allah SWT saja yang tahu, yang mengetahui. Tu dia. Kemudian di akhir surah Fussilat ni, Allah SWT goyak sebuah ayat yang berbunyi, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim.
hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Ayat ni dia panggil ayat i'jazul ilmi fil Quran. Ayat sakut faham dengan i'jazul ilmi. Mukjizat Al-Quran. Nah. Mukjizat Al-Quranul Karim. Iaitunya saya gojak kata gana, kami akan memperlihatkan kepada mereka, kepada manusia itulah. Tuhan akan nak bagi kita nampak tanda-tanda kebesaran kami, tanda-tanda kebesaran Allah, kebesaran kami ni. Nah, di segenap penjuru fil afaq. Kami panggil lepas pada sosok kami nak tunjuk kepada mereka. Benar-benar pelik, benar-benar akan berlaku. Lepas pada sosok Tuhan kami akan nak tunjuk kepada manusia. Dan pada diri mereka sendiri pun juga. Sampai tu kita tengok panggil ni sakut paut dengan diri manusia ni tak habis-habis kajian bomo ni. Tu. Penyakit pun tu juga tak habis-habis. Hak duk lekat di tubuh manusia ni. Tuhan tak akan tunjuk so benda tu supaya apa? Supaya nak mereka itu tahu katanya, nak manusia tu tahu katanya annahul haqq, bahawa Quran ni adalah benar, benar-benar Quran. Quran ni adalah benar sungguh. Quran ni bukan benda palsu, benda main-main saja dak. Bukan benda-benda main. Ibu bapa ni kasih sekalian. Sabit itulah Tuhan apa panggil koho akhir zaman macam-macam benda-benda akan berlaku. Pelik-pelik akan berlaku. Tapi semua tadi tu cocok dengan apa yang Al-Quran goyak belaka. Cocok sejalan dengan hak Al-Quran duk goyak duk cerita. Sebab itulah Tuhan katanya, nak manusia tu tahu kata Quran ni adalah benar. Benar katanya Al-Quran ni datang dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Quran ni adalah kalamullah. Tak ada manusia seorang pun nak boleh tiru, nak boleh buat tipu Quran. Tu dia. Sebab tu Tuhan buat tanya, awalam yakfi bi rabbik annahu ala kulli syai'in syahid. Tidak cukupkah lagi bahawa Tuhanmu yang menjadi saksi atas segala sesuatu? Tak cukup lagi kah? Allah SWT royak sampai gini mo. Bahasa tak fahati lagi kah? Tu. Itulah manusia beringatlah. Selepas pada tu kita pergi kepada surah Asy-Syura. Surah Asy-Syura yang mana mempunyai sebanyak 53 ayat ni. Mulanya surah Asy-Syura dengan huruf muqatta'ah, ya panggil huruf-huruf pendek, huruf seko-seko. Ha mim ain sin qaf. Lepas pada huruf muqatta'ah, mulalah ayat sakut paut dengan wahyu Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana benar-benar wahyu ni bukan sekadar berlaku dengan Nabi Muhammad saja dak, bahkan berlaku juga dengan rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana semua ni adalah hak Allah. Tuhan du atur, Tuhan yudabbir. Habis Tuhan royak kata kana lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal aliyyul azim. Bagi Allah sajalah apa yang ada di dalam 7 petala langit, apa saja yang ada di dalam 7 petala bumi. Oleh kerana Allah itu dia yang al-ali, dia yang maha tinggi, dia al-azim, dia yang maha besar. Ibu bapa nak kasih sekalian. Dan ayat yang ke-7 ni nak goyak orang panggil
wa kadzalika auhayna ilaika qur'anan arabiyya litunzira ummal qura wa man haulaha wa tunzira yaumal jam'i la raiba fi. Ayat ni Tuhan nak goyak tentang tentang kealamiah Al-Quran. Tentang alamiah ni kuampin antara bangsanya Al-Quran. Kuampin nana cat Al-Quran. Antara bangsa internasional Quran ni. Quran bukan bertujuan untuk kepada orang-orang Arab saja dok, ataupun bukan kepada manusia satu-satu kelompok saja dok. Bahkan Al-Quran tu hari ni untuk nak jadi internasional. Kepada seluruh alam ayat ni. Bahkan gi kepada alam akhirat nu lagi. Bukan sekadar nak goyak sakut paut dengan alam dunia saja dok. Ni orang panggil campaign internasional Al-Quran ni. Antara bangsa Al-Quran ni bukan sekadar atas dunia ni saja dok. Bahkan gi kepada yaumal jam'i, hari perhimpunan besar yang tidak ada keraguan tentang hari itu, iaitu hari akhirat nanti. Ini faham jing jai panggil kebesaran Al-Quran. Sebab itulah kita ni kena usaha diri kita ni masuk dalam ummatan wahidah. Ummatan wahidah, umat yang satu, ada Allah yang satu, ada Muhammad yang satu, ada Quran yang satu, ada kiblat yang satu. Kita kena usaha ni, minta Allah ni pilih kita masuk dalam ummatan wahidah, umat yang satu belaka. Satu akidah, satu agama, satu kiblat, satu dustur, satu pengikut. Satu uswah. Sebab satu teladan. Kita kena ambil Rasul sallallahu alaihi wasallam jadi teladan kepada kita, barulah jadi ummatan wahidah. Apa saja yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benda ni tak akan berlawan dengan benda-benda yang telah dibawa oleh Rasul-Rasul sebelum ini. Sebab itulah Tuhan ayat dalam ayat yang ke-13 surah Asy-Syura, syara'a lakum minad din ma wassa bihi nuhan walladhi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi. Kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaih. Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Ni dah satu ayat yang menunjuk katanya ummatan wahidah. Sejak daripada Nabi Nuh sebagai rasul pertama sehingga sampai kepada Nabi Muhammad rasul akhir, khatamul anbiya, syariat Allah adalah syariat yang satu. Siapa goyak? Allah SWT goyak dari ayat 13 ni. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha. Dialah iaitu Allah yang telah mensyariatkan kepadamu hai Muhammad, hai umat Muhammad. Tuhan yang mensyariatkan agama tadi itu. Yang mana agama yang Tuhan syariatkan kepada Nabi Muhammad ni, agama ni Tuhan pernah mensyariat dah. Tuhan pernah pesan dah dengan agama ni kepada Nuh, kepada Nabi Nuh dulu. Allah ma wassa bihi Nuha. Benda ni Tuhan telah mewasiatkan akan Nuh dengan syariat ni. Wallazi auhayna ilai, dan benda ni hak kami beri wahyu kepada Muhammad.
wa ma wassayna bihi Ibrahim, dan juga bagai yang kami telah mewasiatkan dengannya akan Ibrahim, Musa dan juga Isa. Cukup lengkap 5 ulul azmi minar rusul dalam satu ayat ni. Kepala-kepala bagi para rasul, dia panggil ulul azmi, yang terdiri daripada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan diakhiri dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana tunye dia duk rana hak Tuhan pesan kepada ulul azmi minar rusul ni, suruh buat kerjanya an aqimuddin, sungguh menegakkan agama Allah. Kita kena menegakkan agama Allah, kita kena agama Allah ni penjai, jadi besar di atas dunia, atas muka bumi ni. Lepas tu wala tatafarraqu fihi, janganlah berpecah belah di dalam agama. Jangan berpecah belah, jangan bercerai-berai. Jangan selisih faham tak apa, tapi jangan pecah belah. Selisih faham di sudut mana? Di sudut fiqh tu. Ya biasa benda fiqh ni selisih faham tak ada gapo di dalam bab fiqh. Tapi jangan selisih faham dalam bab akidah, dalam bab pegang ni. Tu dia. Maka ini nak goyak katanya ummatan wahidah ni dia kena berpandu kepada ayat ni belaka. Yang mana benda-benda ni bagi orang yang hati dia tak tulen, hati dia tidak tauhid ni, benda ni bagi mereka itu jadi benda yang pinpai maidai lah, jadi benda yang sangat-sangat berat alal musyrikin, bagi ke atas orang yang ada syirik ni, ada penyakit syirik ni, dia kata benda ni tak akan boleh jadi. Tapi ingatlah, Allahu yajtabi ilaihi man yasha, Allah lah yang menapih, memilih siapa saja yang Tuhan kehendak nak kembali kepada agama dia. Dan Allah sajalah yang beri hidayah kepada siapa saja untuk nak kembali kepada Allah. Sebab tu apa yang kita ni kena berdoa kepada Allah. Kita kena berdoa kepada Allah supaya Allah menjadikan kita hamba dia yang duduk di dalam lingkungan ummatan wahidah, dalam umat yang satu. Tu dia. Kalau tidak, maka berpecah belahlah kita. Duduk keleheng gimari lah kita. Atau Tuhan goyak sebab-sebab utama yang manusia ni jadi pecah belah ni, tak ada hal lain, iaitu nya baghyan bainahum. Sebab apa? Tuju apa dia? Hiknya sebabnya baghyan bainahum, duduk jadi hasad dengki di antara mereka itu. Ilmu ada ilmu ada belaka, tahu belaka, tapi oleh kerana ada satu penyakit baghyan, penyakit hasad dengki gimari itulah akik puak, akik pati, tu akik belok tu belok ni dia jadi. Tu sebab itulah Islam ni suruh kita ni berpandu kepada hablillah, wa'tasimu bihablillah, berpandu kepada tali Allah, kepada Al-Quran. Dia tak ada pecah belah. Kalau kita duduk berpandu dengan benda lain, maka kita akan pecah belah sampai ke bila-bila lah. Oleh itu, para peminat, para pendengar semua, ayat-ayat Allah seperti mana saya biasa royak semua, koho kita kaji, koho kita mendalami, koho kita geti hidup kita faham, dan semua kita akan dapat jalan keluar kalau kita suka kaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala.
benda yang sakut paut dengan rezeki tu juga. Learning orang panggil manusia, dengan masalah cari rezeki ni, semua kita kena cari rezeki. Lepas tu ayat-ayat sakut paut dengan rezeki ni banyak-banyak tepat tu ayat dalam Quran dia. Yang setengahnya satu ayat dalam surah Asy-Syura ada yang sakut paut dengan rezeki juga. Tu. Allah ayat kata wallahu walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi'ibadihi khabirum basir wa huwa alladhi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah wa huwal waliyyul hamid. Rezeki datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tuhan tahu, katanya hamba dia ni perangai lagu mana, maka sabit itulah Tuhan dia bagi rezeki kepada orang ni, Tuhan wi banyak ni, kepada demon ni sepatut dia kena wistaran ni. Tu sebab gapo Tuhan royak katanya hamba dia ni kalaulah Tuhan wi rezeki yang limpah meluah, wi rezeki banyak, dia akan barau fil ard, dia akan jadi melampaui. Dia akan gapo panggil ni, barau ni jadi melampaui batas, jadi hidup jadi telajak kek selalu. Tu dia. Cuba kita kira tengok, cuba kita suluh tengok sungguh kedak Tuhan royak. Tuhan kata kerana sekiranya kalau Allah tu buka luah rezeki kepada hamba-hamba dia, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Yalah dak. Kita tengok orang kaya, orang ada harta banyak, demo tu lah hak suka melampaui, terajak kek selalulah. Sampai kepada terajak kek tu, terajak kek siapa bil siapa rano, siapa aku dia berasa kata duit ni duit hak dia, rezeki ni rezeki hak dia. Apa dia berasa lagu tu, dia berasa ikut dia nak buat boleh belaka lah. Tak kira hududullah, tak kira dah batas-batas Allah. Sebab itulah Tuhan wi sakat tu. Lepas tu ayat ni beringatlah kepada orang-orang yang ada harta banyak. Janganlah kita jadi orang hartawan seperti Qarun, sebab akhirnya hancur. Jadilah hartawan seperti Nabi Sulaiman. Jadilah hartawan orang yang ada harta seperti Abu Bakar, Uthman, dan sahabat-sahabat lain, Abdurrahman bin Auf dan sebagainya. Ini dia sakut paut dengan rezeki. Kita yakin kata rezeki ni Allah yunazzilu biqadarin ma yasha. Tuhan akan turunkan rezeki mengikut qadar apa Tuhan kehendak. Kita minta rezeki daripada Allah. Kita tak tahu rezeki kita ada banyak mana, Tuhan wi mana, tapi kita minta rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan wi banyak ni alhamdulillah, syukur. Tuhan wi kau banyak alhamdulillah. Patu kena duduk di bawah, orang panggil jangan wi keluar kek, telajak kek hak Tuhan royak. Barulah kita seni kita hidup, hati kita seni. Kalau kita ada rezeki banyak, Tuhan wi rezeki banyak kau kita terajak kek tak seni hidup tak seni. Walaupun orang luar nampak kata kita seni, tapi kita sendiri yang boleh berjawab kepada diri kita. Kata hati kita tenang setara mana. Itu dia ibu bapa dan kasih sekalian. Mudah-mudahan kita jadi hamba Allah yang sanggup taat kepada Allah, hidup di bawah ajaran Allah, landasan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.